اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal 'izzatu lillahi war rasulih. Allahumma ghnina bihalalin haramin min siwa. Allahumma ghnina bihalalin haramin min siwa. Allahumma ghnina bihalalin haramin min siwa. Bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witri ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqu ya Allah. Bismillahi ma sya'allah la yazrifu suwa ya Allah. Bismillahi ma sya'allah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la ya'ti bil hasanati num. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Allah ta'ala inna hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ya nuri qulubana binuril hidayah kama nawara qadama salam binuri syahika abada aban birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk pengisian lepas isyak, sambungan sebelum maghrib tadi. Kita nak habiskan surah Hud dan masuk ayat 120. Untuk lagi barakah kita menggunakan surah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka shiratal ladzina InsyaAllah sebelum kita teruskan, kita mohon share pada sahabat-sahabat. InsyaAllah mohon share pada sahabat-sahabat. InsyaAllah masuk ayat 120
InsyaAllah kita dah nak habis lah. Tinggal 3 lagi ayat, InsyaAllah 3 lagi ayat. 2 ayat yang ringkas. Ayat 120 panjang sikit dia punya tafsiran sikit. InsyaAllah boleh habiskan malam ni, InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'i rusuli ma nusabbitu bihi fuadak wa ja'aka fi hadhil haqqu wa mau'izatun wa zikra lil mu'minin. Sadaqallahul azim. Surah Hud ayat 120. InsyaAllah maksudnya daripada tafsiran Tuan Guru Ni Abdul Aziz Nikmat, insyaAllah. Dan tiap-tiap berita dari berita Rasul-Rasul itu kami ceritakan kepadamu, yakni wahai Muhammad SAW, untuk menguatkan hatimu dengannya. Dan telah datang kepadamu dalam berita ini kebenaran dan pengajaran serta peringatan bagi orang-orang yang beriman. Surah Hud, surah nombor 11 ayat 120. Saya ulang balik terjemahan dia. Dan tiap-tiap berita dari berita Rasul-Rasul itu kami ceritakan kepadamu, yakni wahai Muhammad SAW, untuk menguatkan hatimu dengannya. Dan telah datang kepadamu dalam berita ini kebenaran dan pengajaran serta peringatan bagi orang-orang yang beriman. Ya. Ayat 120. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak. Aku telah bercerita kepada kamu semua daripada berita-berita Rasul sekadar mana yang boleh mengukuhkan semangat kamu. Datangnya ayat ini untuk diceritakan Allah Subhanahu Wa Taala, diberi penjelasan Allah Taala kepada Rasulullah SAW, dan juga untuk kita yang beriman terus pada Allah Taala, untuk menguatkan hati kita dengan cerita-cerita tersebut yang telah datang kepada kita. Dan cerita atau berita ini kebenaran, pengajaran dan peringatan untuk orang-orang yang beriman. Ni 3 poin yang kena tengok, iaitu kebenaran, pengajaran dan peringatan. Dalam surah Hud ini ada bermacam-macam cerita dan sejarah yang Allah beritahu kepada kamu dengan tujuan untuk mengukuhkan semangat kamu. Dalam surah Hud, Allah memberitahu bermacam-macam cerita dan sejarah untuk diceritakan kepada kita supaya bertujuan untuk kukuhkan semangat kita yang ada sekarang. Semangat manusia boleh bergoncang, boleh ringan dan boleh tercabut pada bila-bila masa. Guru tulis semangat manusia ni boleh bergoncang, boleh luntur, boleh jatuh, sekejap naik, sekejap turun, dan kadang-kadang boleh terlungkup juga ataupun tercabut pasal kelemahan manusia. Salah satu cara hendak menguatkan iman, semangat dan kefahaman kita terhadap Islam adalah melalui cerita. Antara yang terbaik untuk menguatkan balik, untuk membajakan balik iman kita, menguatkan iman kita ataupun semangat dalam kefahaman kita pada Islam adalah melalui sejarah ataupun cerita yang telah berlalu dulu. Diceritakan balik untuk jadi tauladan untuk kita. Berbanding dengan tempat orang lain, duka citanya di tempat kita ini, guru-guru agama kita terlalu kurang bercerita kepada masyarakat mengenai sejarah para nabi
para rasul, para awliya dan para ulama. Boleh jadi kerana pengajaran sejarah masih kurang ataupun kita sendiri tidak berapa suka membaca sejarah-sejarah Nabi. Kata Tok Guru, antara kelemahan kita kurangnya bercerita tentang cerita-cerita Nabi-Nabi ataupun para Rasul ataupun para alim ulama. Sejak dulu lagi sudah ada tauladan. Sudah lama sangat, kata Tok Guru, hamba bersungut tentang perkara ini. Kalau kita pergi ke India, Pakistan ataupun Mesir, orang-orang di sana cukup banyak bahan-bahan cerita yang menyebabkan manusia terasa, Allah, betapa jauhnya aku hendak jadi serupa demo tu. Ya. Kata Tok Guru, berbeza kita di India, Pakistan ataupun Mesir. Orang-orang di sana cukup banyak bahan cerita. Bahan-bahan cerita sejarah. Bahan-bahan cerita yang menyebabkan manusia terasa. Terasa apa? Terasa terus pada Allah Ta'ala. Ya, jauhnya kita hendak jadi macam mereka. Pasal penuh dengan sejarah, penuh dengan cerita. Pasal apa? Banyak sangat bacaan dia. Banyak sangat ilmu sejarahnya. Memang ada. Ya, setiap orang ada cerita bab sejarah. Ya, untuk jadi apa? Jadi tatapan, untuk jadi teladan. Kalau putus semangat, kalau jatuh semangatnya, dia masih lagi boleh bercerita tentang sejarah-sejarah yang silam. Apabila manusia terasa dirinya jauh, mulalah manusia berusaha untuk mendekatkan dirinya, ya, untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Itu. Bila manusia ni terasa jauh dirinya, mulalah manusia berusaha untuk mendekatkan dirinya. Walaupun tidak setaraf dengan golongan Nabi, sekurang-kurangnya sama taraf dengan golongan pejuang-pejuang Islam, awliya, ulama dan seumpamanya. Itu cita-cita mereka sebenarnya. Walaupun tak selevel Nabi ataupun selevel Rasulullah SAW. Kalau boleh dapat level pejuang Islam pun cukup. Tapi kena ada bab pendekatan diri terus kepada Allah Ta'ala. Tuhan kata, ma nusabbitu bihi fuadak. Fuadak. Sekadar mana yang aku tahu boleh mengukuhkan hati kamu. Sebelum surah ini, kita sudah membaca cerita bagaimana Nabi Yusuf mengalami duri dan ranjau dalam kehidupannya. Oleh sebab Allah Ta'ala memberikannya rupa yang comel serta rasa kasih dan cinta mesra seorang ayah yang lebih sedikit menyebabkan adik-beradiknya sendiri membuat khianat hingga membuangnya ke dalam telaga. Selepas dibuang ke dalam telaga, dia dijual di kedai serupa kita menjual ayam. Betapa hinanya orang memperlakukan Nabi Yusuf sedemikian rupa. Selepas dibeli oleh seorang raja, Nabi Yusuf yang dipelihara di dalam istana berhadapan pula dengan perempuan comel yang mengajaknya untuk berzina. Hebat Nabi Yusuf. Ya. Macam-macam cubaan yang dilakukan kepada Nabi Yusuf AS. Ya. Asalnya anak kepada adik-beradiknya pun berbuat khianat kepada dirinya. Akhirnya dicampakkan ke dalam telaga oleh adik-beradiknya sendiri. Kemudian dijual pula di kedai. Kemudian dihina. Sampai ke level dijual pula kepada seorang raja. Sampai di tempat raja. Dipelihara dalam istana. Berdepan pula dengan perempuan cantik. Dan diajaknya berzina. Selepas berjaya melepasi godaan itu, dia dilantik menjadi Menteri Keuangan yang menyebabkan orang datang meminta-minta seperti sekarang.
Seperti sekarang ni orang datang berjumpa ambo, kata Tok Guru, bawa resit gadai, minta ambo tebuskan barang mereka. Munasabahlah. Perkara ini memang tidak masuk akal, tetapi ia benar-benar berlaku. Benda-benda begitu berlaku kerana dia merasakan bahawa MB Kelantan ini banyak sangat pitih. Semua ujian tersebut Nabi Yusuf boleh tempuh. Tempuh, landa dan menepisnya. Kenapa? Apa? Kerana apa? Para alim ulama menyebutkan bahawa selain daripada layanan Allah di sepanjang hayatnya, salah satu daripada sebabnya adalah kerana Nabi Yusuf pernah bermimpi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iz qala Yusufu liabihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Inna syaitana lil insani aduun mubin. Sadaqallahul azim. Surah Yusuf ayat 4 dan 5. Maksudnya, ingatlah peristiwa ketika Nabi Yusuf berkata kepada bapanya, wahai ayahku, sesungguhnya aku mimpi melihat 11 bintang dan matahari serta bulan. Aku melihat mereka tunduk memberi hormat kepadaku. Bapanya berkata, wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, kerana aku khawatir mereka akan menjalankan sesuatu rancangan jahat terhadapmu. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Surah Yusuf ayat 4, 5. Mimpi memang satu perkara yang diiktiraf oleh Islam, tetapi dengan syarat-syaratnya yang tertentu. Mimpi adalah benda yang baik. Mimpi adalah benda baik yang boleh menaikkan semangat kita. Ada sesetengah orang bermimpi mengharungi air jernih. Jangan cepat menceritakan kepada orang lain mengenai mimpi ini. Kalau hendak diberitahu juga, pilihlah jenis tok lebay yang tidak tahu berdengki dengan kita. Kerana apa? Kalau didengari oleh orang yang tidak berakhlak mulia, bermacam-macam sabotaj yang akan dia buat terhadap kita. Jangan beritahu mimpi ini kepada adik-beradik, sekalipun yang paling akrab, kerana orang ini akan menipu, mensabotaj dan membuat perancangan jahat terhadap kamu. Ini dinasihatkan oleh Tok Guru tentang contoh yang diberikan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Cubaan Nabi Yusuf memang hebat. Ni mengenai cerita Nabi Yusuf. Sebab tu bila dibacakan surah ataupun ayat dalam Quran ni menceritakan sejarah, menceritakan rasul-rasul, Allah ceritakan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad untuk kita menguatkan hati kita daripada tauladan sejarah tersebut. Yang datang kepada cerita ini, berita dia adalah kebenaran. Kebenaran yang hebat, pengajaran yang hebat dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Itu ayat 120 habis dah. Mudah-mudahan contoh 120 tu, contoh Nabi Yusuf pun jadi teladan untuk kita. Termasuk terus terjemahan, terjemahan ringkas ayat 121. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kullil ladzina la yu'minuna na'malu ala makanatikum inna 'amilun. Shadaqallahul azim. Maksudnya, terjemahnya, dan katakanlah kepada orang-orang yang tidak beriman,
buatlah apa yang kamu sanggup melakukannya, yakni dari perbuatan ingkar itu. Sesungguhnya kami juga tetap mengerjakan, yakni nasihat pengajaran yang Tuhan berikan kepada kami. Surah Hud ayat 121. Ini terjemahan dia. Tafsirannya tak ada. Ya, kita faham perintah Allah Ta'ala ni supaya kita memberitahu siapa yang, katakanlah pada orang-orang yang tidak beriman, sampaikan kepada orang yang beriman, buatlah apa yang mereka sanggup lakukan dari perbuatan ingkar. Sesungguhnya Allah juga tetap, kita ni tetap mengerjakan nasihat pengajaran yang Tuhan berikan pada kita. Kita tak boleh tukar, tak boleh berhenti. Kita teruskan bab dakwah kita, bab nasihat kita, bab pengajaran yang Allah berikan kepada kita, yang dah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Sebab tu kita tak boleh berhenti bab dakwah, bab syiar kita. Kena sampaikan yang macam Rasulullah SAW sampaikan kita, iaitu sampaikan walaupun satu ayat. Benda ni tak boleh tangguh. Bab Islam terus mengalir, tak boleh diempang. Ayat 122, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wantaziru inna muntazirun. Sadaqallahul azim. Dan tunggulah, yakni akibat yang buruk yang akan menimpa kamu. Sesungguhnya kami juga menunggu, yakni akan kemenangan dan kejayaan yang dijanjikan oleh Allah kepada kami. Ni, tadi disuruh kita sampaikan, suruh pertahankan, walaupun dihalang oleh perbuatan ingkar, tapi kita tetap mengerjakan nasihat dan pengajaran daripada Allah Ta'ala. Maksudnya, masuk ayat 122, sesungguhnya, dibagi tahu lagi, tunggulah akibat yang buruk akan menimpa orang yang ingkar. Balasan orang yang ingkar kepada Allah Ta'ala, tunggu dan lihat. Maksudnya balasan pasti akan diterima daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sesungguhnya kami juga menunggu akan kemenangan. Kita tak payah risau bila kita tidak ingkar, bila kita turut taat Allah, taat Rasulullah dan kitab Allah Ta'ala. Sesungguhnya kemenangan dan kejayaan yang dijanjikan oleh Allah kepada kita tetap akan ditunaikan. Akhir sekali ayat 123, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi ghaibus samawati wal ard wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu fa'budhu wa tawakkal alaihi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Sadaqallahul azim. Terjemahan juga, maksudnya, dan Allah jualah yang mengetahui rahsia langit dan bumi, dan kepadanya lah dikembalikan segala urusan. Oleh itu sembahlah akan Dia serta berserahlah kepada Allah, kepadanya, dan ingatlah Tuhanmu tidak sekali-kali lalai akan apa yang kamu lakukan. Ini pun peringatan untuk kita. Jelas Allah jugalah yang mengetahui semua rahsia langit dan bumi. Manusia baru nak mencari sikit saja pun tak jumpa-jumpa. Sebab tu Allah Maha mengetahui rahsia langit dan bumi, dan kepadanya lah kita dikembalikan. Kepadanya lah dikembalikan segala urusan. Semua yang berlaku, semua urusan kita terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baliklah kita bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu sembahlah akan Dia serta berserahlah kepadanya. Dinasihatkan kita, disuruh kita, diperintahkan kita supaya baliklah kepada Allah. Sembahlah Allah Ta'ala. Sembahlah Dia serta berserahlah kepada Dia.
Dalil yang lain, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Tempat kita bergantung kepada Allah saja. Ataupun surah Ghafir, wa ufawidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Kita serah bulat-bulat apa saja urusan, apa saja masalah, terus kepada Allah Subhanahu. Tu hanya kita bergantung dengan Allah saja, bukan bergantung dengan makhluk ataupun manusia. Dan ingatlah, diingatkan kita di bagi amaran kita apa dia? Ingatlah Tuhanmu tidak sekali-kali lalai apa yang kamu lakukan. Maksudnya apa? Allah tidak akan tutup mata ataupun terleka. Allah memang terus memerhatikan kita, mengintai kita apa yang kita lakukan. Dia takkan lalai. Kita sebagai manusia memang lemah. Sekelip mata boleh terlalai, terleka, lara macam-macam. Cukup saja ada pandangan sikit aja pun terlalai juga. Itu kita, makhluk lemah. Tapi Allah tidak sekali-kali lalai akan apa yang kita lakukan. Tu poin penting daripada ayat 123. Habis dah. Alhamdulillah. Habis dah surah Hud. Kita baca tafsiran Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nikmat. Hanya kita beringatlah banyak cerita daripada ayat surah Hud. Mudah-mudahan dapat kita pelajari ataupun kita contohi, cari teladan. Banyak teladan yang ditunjukkan dalam ayat dalam surah Hud. Yang paling utama kalau kita tengok surah Hud ni, saya ulang balik sedikit poin-poin yang penting. Poin yang penting dalam surah Hud ni, saya ambil ada 5 perkara dalam intisari ataupun kandungan Quran yang Allah beritahu dalam kepada Nabi Hud, Nabi Muhammad dan juga kepada nabi-nabi lain di seluruh dunia. Tidak ada nabi di muka dunia ini yang Tuhan tidak beritahu perkara ini. Semua nabi-nabi dapat perintah ini. Seperti kata Nabi, sementara saya masih hidup, saya hendak beritahu perkara ini. Selepas saya mati, penggantiku pula yang akan sambung memberitahunya mengenai itu. Ada 5 perkara. Kita ulang balik poin-poin itu. Mana? Yang pertama, 5 perkara tersebut ialah Allah beritahu dalam surah Hud ini ialah yang pertama, alla ta'budu illallah. Yang pertama, wahai semua manusia, kamu jangan berhamba dan jangan mengabdikan diri kecuali kepada Allah. Itu poin utama dalam surah Hud, yang disampaikan kepada semua nabi-nabi dan para rasul. Poin yang pertama, alla ta'budu illallah, iaitu wahai semua manusia, kamu jangan berhamba dan jangan mengabdikan diri kecuali kepada Allah. Itu yang utama. Yang kedua, innani lakum minhu naziru wa basyir. Aku ini untuk kamu daripada Allah. Beritahu, tolong beritahu perkara yang menggerunkan kamu seperti neraka, dan tolong sampaikan perkara yang menyenangkan hati kamu, yakni syurga. Yang kedua, iaitu Allah ini untuk kita daripada Allah. Aku ini untuk kamu daripada Allah. Tolong beritahu perkara yang menggerunkan kita, iaitu seperti syurga, neraka, dan perkara yang menduka citakan, iaitu perkara yang menyenangkan hati kamu ialah syurga. Dia suruh bagi tahu. Itu perkara yang kedua. Yang ketiga, wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaih. Kamu semua wahai manusia mesti beristighfar kepada Allah,
kemudian bertaubat atau mengundur balik daripada melakukan maksiat. Pesankan kita dalam surah Hud, poin yang ketiga, kita semua sebagai manusia mesti beristighfar. Maksudnya kita mesti minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bertaubat atau mengundur balik, kata ringkas ghostan, mengundur balik daripada melakukan maksiat. Berhentilah bab maksiat. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang penting, wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum azaba yaumin kabir. Kalau manusia ini tidak dengar juga kataku, wahai Muhammad, beritahu kepada mereka bahawa aku ini bimbang benar. Takut kamu ini ditimpa bala di hari yang besar. Poin keempat. Kalau juga disuruh Nabi Muhammad bagi tahu pada umatnya, tak juga dengar berita kepada mereka, Nabi bimbang kita akan ditimpa bala yang amat besar di hari yang besar. Kita tak tahu macam mana besarnya bala tersebut. Itu poin yang keempat. Dan yang kelima, ilallahi marji'ukum wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maksudnya, kepada Allah lah tempat kesudahan kamu belaka, dan Allah lah memang berkuasa penuh ke atas segenap perkara. Ya, maksudnya tak ada tempat lain kita nak kesudahan, iaitu sudahnya kita, penutupnya, hujungnya kita adalah kepada Allah, dan kamu kesudahannya. Allah memang berkuasa penuh ke atas segenap perkara, semua yang berlaku. Ini 5 poin penting dalam surah Hud. Kita kena beringat, jangan sampai kita ingkar, dibimbangi kita akan ditimpa bala yang hebat. Tak tahu di mana, tak tahu bila. Itu yang kita bimbang. Jangan ingkar sampai kena azab. Istighfarlah kalau terlajak mujur kita ghostan atau undur balik daripada maksiat yang sedang berlaku. Yang terbaik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah dari Dia sendiri. Alhamdulillah, habis kita baca tafsir Al-Quran ni Abdul Aziz surah Hud. Kita akan baca kemudian tulisan yang kedua daripada Tuan Guru Din Abdul Aziz. InsyaAllah ada lagi 4 atau 5 lagi dengan surah Fatihah. Ada surah Al-Fatihah, ada surah Fatihah, ada surah Masad, surah An-Nasr, surah Kafirun, surah Al-Kawthar, surah Al-Ma'un, surah Al-Quraisy, surah Waqi'ah, surah Al-Fil, surah Al-Humazah, surah Al-Asr, surah At-Takasur, dan lagi satu tebal, surah Hud, surah Yunus. InsyaAllah kita akan sambung. Mana yang terbaik daripada Allah Ta'ala, yang lemah daripada saya sendiri. Kita sudahi surah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wasabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa nishari amrina wa khdi awajina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa bunaka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu dzunuba illa anta tawassalna bizil wajbar wa tasamna bil malak wa tawakkal allazi la yamut isrifanna al bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir.
A'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasrifu Allah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu su'ailallah. Bismillah ma sya'allah man kana min ni'matin faminallah. Bismillah ma sya'allah la ya'ti bil hasanati ilallah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah khairil asma. Bismillahilladzi la yadurru ma asmi azza. Bismillahil kafi, bismillahil mu'afi, bismillahilladzi la yadurru ma asmi syai'un fil ard wala bis samaa wa huwas samiul alim. Bismillahi ala nafsi wa dini, bismillahi ala ahli wa mali, bismillahi ala kulli syai'in a'tani rabbi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu rabbi la usyriku bihi syai'an nazajaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairuk. Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin anid wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qada'is su wa min syarri kulli dabbah anta akhizum binasihatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal 'izzatu lillahi wal rasulin. Allahumma ghnina bi halalin haramin wa min siwak. Bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya wit ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanallahil aliyyil dayyan, subhanallah syadidil arkan, subhana man yazhabu bil laili wa ya'ti bin nahar, subhana man la yushaghiluhu sya'nun sya'an, subhanallahil hannani mannan, subhanallahi musabbahi fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar wa qina azabannar. Tahassanna bizil wajabar wa tasamna bimanakun khallazi la yamut. Isrif anna al-bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.